Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita membaca kitab Bahrul Madhi jilid yang ke-15. Kita sampai pada masalah yang ke-214. 214 masih lagi membicarakan tentang tajuk berkenaan dengan khalifah. Masalah yang ke-214. Adakah menjadikan khalifah itu wajib ke atas orang Islam? Adakah menjadikan berkhalifah itu wajib atas muslimin? Berkata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Syarah Muslim, dan telah ijma' sekalian orang Islam bahawasanya wajib atas orang Islam mendirikan khalifah. Wajib kepada kita orang Islam menjadikan jawatan khalifah, melantik seseorang untuk menjadi khalifah, dan berusaha untuk menjadikan ada orang yang memerintah kita yang dipanggil sebagai khalifah. Kita yang terakhir khalifah ialah khalifah kerajaan Osmaniyah, ya, Turki Osman, pada tahun 1921-1924 digulingkan oleh pemerintah daripada British dengan penolongan daripada Mustafa Kamal Atatürk yang menjatuhkan kerajaan berkhalifah yang terakhir di dalam dunia. Maka selepas itu umat Islam dipecah-pecahkan oleh British, dipecah-pecahkan oleh penjajah menjadi 50 buah negara Islam. Asalnya 50 buah negara Islam ini adalah negara yang berkhalifahkan kepada khalifah kerajaan Turki Osman. Tetapi apabila datang 1921 sehingga 1924, British datang dan dengan bantuan daripada orang Islam sendiri yang dikepalai oleh Mustafa Kamal Atatürk menjatuhkan kerajaan yang terakhir, kerajaan khalifah, yaitu Sultan Abdul Hamid. Maka sampai sekaranglah umat Islam tidak bersatu, umat Islam tidak ada lagi pemerintah khalifah. Umat Islam telah dipecah-pecahkan kepada lebih daripada 50 buah negara Islam yang kita sebut sekarang sebagai OIC, yang telah dipecah perintahkan. Dan sampai sekarang umat Islam tidak boleh membangun, umat Islam tidak boleh membantu, hatta kepada sesama negara Islam sendiri pun umat Islam tidak boleh bantunya. Maka dalam kitab ini menyebutkan kepada kita, Imam Nawawi berkata wajib ke atas orang Islam mendirikan sistem khalifah, sistem pemerintahan khalifah. Cuma ada seorang pendapat yang mengatakan tidak wajib, iaitu dihikayatkan daripada Al-Asam. Al-Asam mengatakan tidak wajib, dan pendapat Al-Asam adalah batal, yakni ditolak. Hukum mendirikan kekhalifahan adalah wajib. Baik, kita tengok apa dia yang dikatakan sebagai sistem khalifah tadi, iaitu sistem yang menjadikan peraturan Nabi, sistem yang menjadikan peraturan Islam, sistem yang menjadikan peraturan undang-undang Al-Quran dan Hadis sebagai sistem di dalam pemerintahan. Maka itulah dipanggil sebagai sistem khalifah. Jika kita tidak menggunakan sistem pemerintahan yang ditinggalkan oleh Nabi, yang ditinggalkan oleh Rasulullah, yang disebutkan di dalam Al-Quran, maka tidaklah boleh dipanggil sebagai sistem khalifah. Ada syarat-syarat dia, tuan-tuan boleh tengok di situ tentang sistem khalifah, iaitu mesti ada musyawarah sesama umat Islam, mesti dilantik ahli-ahli jawatan kuasa mesyuarat untuk menentukan hala tuju,
dan hendaklah pelantikan tadi berdasarkan kepada kelayakan-kelayakan yang telah ditetapkan oleh agama kita. Baik, masalah 215, masalah yang terakhir dalam bab ini. Masalah 215. Kejadian khalifah itu 30 tahun. Khalifah Rasulullah ataupun khalifah yang menggantikan Rasulullah yang sebenar-benar ikut Rasulullah hanya 12 khalifah. Dan katanya pula dalam satu hadis ini pula, yang betul-betul memerintah macam Nabi memerintah cuma 30 tahun saja. Selepas daripada itu bukan lagi dah macam Nabi perintah. Baik, kita kira tengok siapa dia yang termasuk di dalam 30 tahun pemerintahan. Sesungguhnya telah datang khabar bahawasanya sebenar-benar khalifah Nabi adalah 30 tahun sahaja, iaitu 30 tahun selepas wafat Nabi SAW, dijalankan oleh khalifah-khalifahnya. Dan selepas daripada 30 tahun tidaklah cukup sempurna kejadian khalifah dan tidak mengikut jalan yang cukup apa yang dijalankan oleh jalan Rasulullah. Dalam hadis yang kita baca ni tuan-tuan, Nabi kata salatu nasanatan, 30 tahun saja pemerintahan macam pemerintahan Rasulullah. Selepas daripada itu pakat tak ikut dah, pakat tak pakai dah jalan Nabi. Adapun makna tidak cukup sempurna kejadian khalifah itu ialah seseorang yang menaik menjadi nama khalifah ada kalanya dengan direbut, berbunuh-bunuhan nak jadi khalifah. Satu, tiada orang yang mengangkatkan dia, hanya dia naik mengaku khalifah sebagai seorang yang mau jadi raja besar. Dan dia pun naik menjadi raja besar dengan pedangnya dan dengan kekuasaannya merampas kerajaan daripada orang ramai dengan tidak mengendahkan sesiapa. Yang kedua, mereka naik menjadi khalifah dengan bergaduh sesama umat Islam, berperang, mengangkat senjata dengan umat Islam, berperang. Dia menang dan akhirnya dia jadi khalifah. Maka sudahlah menjadi khalifah Rasulullah tidak sempurna seperti mana hukum Allah dan Rasul yang tersemak di dalam kitab, iaitu dilantik melalui musyawarah sesama ahli majlis syura untuk melantik khalifah. Mereka melantik melalui pergaduhan, peperangan dan sebagainya. Adapun perjalanan khalifah selepas daripada 30 tahun wafatnya Rasulullah tidak cukup sempurna, juga dijalankan sebagai hukum syarak. Yang kedua, kenapa khalifah Rasulullah selepas 30 tahun tidak diiktiraf macam khalifah Rasulullah? Kerana mereka tidak menjalankan hukum-hukum agama. Malah pemerintahnya menjadikan beberapa perkara zalim dan sangat bertukar daripada jalan Nabi dan jalan para khulafah. Malah ada pemerintah selepas Nabi wafat menukar hukum. Menukar hukum. Di antara yang mereka tukar hukum adalah semayang hari raya. Mereka baca khutbah dulu, baru semayang sunat hari raya. Mereka ubah daripada hukum, mesti semayang sunat hari raya dulu, baru khutbah hari raya. Mereka mai tukar hukum, khutbah dulu, lepas tu baru semayang sunat. Mereka tukar jadi macam semayang Jumaat. Ada yang menukar hukum. Bila bapa dia memerintah jadi khalifah, dia lantik anak menjadi khalifah, pemangku dia. Sedangkan dalam Islam tidak boleh seorang pemerintah melantik anak untuk menjadi khalifah, melainkan selepas dimesyuarat dengan majlis syura. Abu Bakar tidak pernah lantik anak jadi khalifah. Umar Al-Khattab pun ada anak laki-laki, tapi Umar tak lantik pun anak dia jadi khalifah. Ali bin Abi Talib tidak lantik pun anak dia Hasan dan Husin menjadi khalifah. Tetapi bila datang pemerintah-pemerintah selepas itu, mereka bubuh nama anak siap-siap.
Ini yang dia katakan bercanggah daripada jalan para nabi dan jalan para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyin. Semua hal itu telah dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi wafat. Kita baca hadis, Nabi sebut benda yang berlaku selepas Nabi wafat. An Sufainah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khilafatu fi ummati 30 sanatan thumma mulkun ba'da zalika. Diriwayatkan daripada sahabat Nabi yang bernama Sufainah radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejadian menjadi khalifah yang sebenar-benar khalifah mengikut Rasulullah hanyalah 30 tahun sahaja. Maka di dalam 30 tahun pemerintahan mereka, Islam berjalan cukup adil. Pemerintahan mereka sempurna. Jalan khalifahnya makan macam jalan Rasulullah. Dan akhirnya Islam menjadi luas sehinggalah menguasai 2/3 dunia negara. Dalam dunia ni Islam pegang 2/3. Kemudian daripada 30 tahun itu bertukar daripada jadi khalifah, bertukar menjadi raja-raja besar dan bertukar menjadi sultan. Tidak lagi dipanggil sebagai khalifah selepas 30 tahun. Yakni sebagai perintah raja-raja besar dan sekalian sultan, tidak banyak lagi yang berbetulan mengikut jalan Nabi. Sebaliknya mereka menjadi zalim, samun menyamun pada pangkat dunia dan lain-lainnya. Sehinggalah di dalam nak jadi khalifah, mereka bunuh sahabat-sahabat Nabi. Di antara sahabat Nabi yang dibunuh ialah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Di antara yang dibunuh ialah Utsman. Di antara yang dibunuh ialah Ali. Di antara yang dibunuh ialah Hasan. Dibunuh kerana bimbang menjadi khalifah. Dibubuh racun dalam minuman dia. Mati Saidina Hasan. Begitu juga yang mati ialah Saidina Husain, cucu Rasulullah, yang dipenggal lehernya, dipotong kedua-dua belah tangannya. Badannya penuh dengan luka-luka, ditetak dengan pedang kerana bimbang nak jadi governor atau khalifah di negeri Iraq. Maka berapa banyak sahabat-sahabat Nabi yang dibunuh oleh pemerintah-pemerintah kerana takutkan kuasa dapat kepada mereka. Maka katanya, summa qala li Sufainah amsik khilafatan Abi Bakrin wa khilafata Umar wa khilafata Uthman, summa qala li amsik khilafata Ali, qala fawajadnaha 30 sanatan. Kemudian berkata Sufainah, berkatalah Sufainah kepada Sa'id bin Jamhan, kata dia, cuba kamu ambil jari, kamu kira macam mana boleh dapat 30 tahun. Ambil kalkulator, cuba kalkulate. Ambil sempur, tolongkan kira. Dia kata macam mana boleh datang 30 tahun. Pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerintah 2 tahun. Umur 63 tahun, Abu Bakar mati. Naik Umar. Umar memerintah 11 tahun. 2 campur 11, 13 tahun. Utsman memerintah 12 tahun. 12 campur dengan 13 jadi berapa? 12 campur dengan 13 jadi berapa? 25. Kemudian dipegang oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah sebanyak 5 tahun memerintah. Maka 25 campur 50 campur dengan 5 jadi 30 tahun. Sayyidina Abu Bakar 2 tahun. Sayyidina Umar 11 tahun. Sayyidina Utsman 12 tahun. Sayyidina Ali 5 tahun. Jumlah keseluruhannya 30 tahun. Maka khalifah ini dipanggil sebagai Khulafa Ar-Rasyidin. Selepas Ali, tuan-tuan tidak boleh panggil Khalifah Ar-Rasyidin. Itu saja yang dipanggil sebagai Khalifah. Kata Sa'id bin Jamhan,
Maka kataku kepada Sufainah sahabat Nabi, wahai Sufainah, bahawasanya Bani Umayyah, yakni kerajaan Sayyidina Muawiyah dan orang-orangnya mendakwa akan bahawasanya mereka menjadi khalifah adalah jalan yang benar, bukan Sayyidina Ali yang menjadi khalifah. Kemudian Sufainah menjawab, qala kadzabu Banu Zarqa bal hum mulukun min syarril muluk. Kata Sufainah, telah berbohong mereka, yakni berbohong anak pinak perempuan yang hitam manis. Tiadalah mereka menjadi khalifah sebagai jalan syarak, bahkan mereka menjadi raja dengan sejahat-jahat raja. 30 tahun ini sahaja yang dipanggil Khalifah Ar-Rashidin, dan selepas itu tidak layak dipanggil Khalifah Ar-Rashidin. Jadi tuan-tuan, Nabi sebut bahawa 30 tahun sahaja menjadi khalifah. Saya ulang balik, Abu Bakar 2 tahun, Umar 11 tahun, Osman 12 tahun, dan Ali 5 tahun. Maka Nabi kata itulah dia salasu nasanakan, 30 tahun khalifah Islam yang sangat mengikut Nabi Muhammad, dan mereka lah khalifah yang seadil-adilnya, yang tiada tolak bandingnya. Jadi kalau kita nak buat contoh, ambillah contoh daripada 4 orang sahabat Nabi ini yang sudah tentu dijamin syurga. Keempat-empatnya dijamin syurga. Seorang mati kerana sakit, dan 3 orang lagi mati kerana dibunuh. Umar mati dibunuh 3 hari selepas selesai sembahyang subuh. Dan Sayyidina Umar dibunuh, ditikam dengan pisau yang ada 2 mata. Pisau tu 2 mata, 2 bilah. Dirodoknya di bawah pusat Sayyidina Umar. Bila dirodok, ditarik balik pisau tu. Tuan-tuan boleh bayang tak apa jadi kepada perut manusia? Kalau kita tikam, kita tarik pusing pula, terburai keluar perut. Sayyidina Umar 3 hari selepas itu baru dia mati. Tetapi hebatnya Sayyidina Umar ni tuan-tuan, bila orang ziarah dia sakit, tiap-tiap kali orang ziarah dia sakit, dia tanya pada orang yang ziarah dia, kamu dah sembahyang belum? Orang sakit tanya pada orang sihat, kamu dah sembahyang belum? Itu Sayyidina Umar mati 3 hari selepas ditikam. Yang kedua, Sayyidina Osman mati dibunuh ketika sedang membaca Al-Quran di tingkat atas rumahnya. Ketika itu isterinya bernama Na'ilah, duk teman suami dia baca Quran. Datang musuh-musuh daripada bumbung-bumbung jiran sebelah rumah, lompat di atas serambi berandanya, masuk dalam rumah, dipancungnya kepala Sayyidina Osman yang sedang membaca Quran. Isteri Sayyidina Osman, Na'ilah, menahan orang jangan bunuh suami dia. Keseluruhan jari isterinya diputus, ditetak, ditebas. Akhirnya Sayyidina Osman mati dibunuh. Yang ketiganya Sayyidina Ali mati dibunuh dalam perjalanan menunaikan solat subuh daripada rumahnya. Nak pergi ke masjid, berjalan kaki. Orang tunggu di balik pokok kurma. Bila Sayyidina Ali lintas, dia tikam Sayyidina Ali yang dalam perjalanan menunaikan solat. Jadi 3 sahabat Nabi yang dijamin syurga, 3-nya mati dibunuh, seorang saja yang tidak dibunuh, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi tuan-tuan, kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi yang confirm masuk syurga pun dibunuh, maka tak heranlah kalau kita setakat datang masjid, setakat mengajar lebih kurang, kalau tak ada apa masalah, kalau tak ada orang dengki, itu biasalah. Kalau ada orang dengki, kalau orang tak suka, tu biasalah tuan-tuan. Sahabat Nabi yang ahli syurga pun dibunuh, tambah kita ni orang biasa. Setakat saya ni tuan-tuan, orang nak benci tu biasa. Saya baru sekadar menjadi penceramah. Apa sangat penceramah? Pendakwah apa sangat? Pendakwah ni setakat kalau orang benci, orang tak suka, lantaklah tuan-tuan. Sahabat Nabi pun dibunuh, padahal mereka itu adalah ahli syurga. Padahal mereka itu dijamin masuk syurga. Padahal mereka itu mendapat didikan Rasulullah. Padahal mereka itu manusia yang sangat rapat. Sayyidina Umar bila gempa bumi berlaku di Madinah,
Hebatnya Sayyidina Umar, bila gempa bumi berlaku di Madinah, dia keluar daripada Madinah, dia tepuk tangan di atas bumi Madinah. Dia tepuk tanah di Madinah. Dia kata kepada bumi di Madinah, diam kamu wahai bumi. Berhenti gempa bumi. Ni wali. Tuan-tuan, kalau gempa bumi di Hulu Kelang, tepuklah tanah. Agak-agak berhenti lah. Dengan kita-kita sekali masuk dalam tanah. Tak jumpa dah sampai sekarang. Sayyidina Umar tulis surat pada Sungai Nil. Bila orang Mesir mengadu Sungai Nil makin turun, tak boleh nak tanam gandum. Sayyidina Umar tulis surat ke hadapan Nil. Aku adalah Umar, Khalifah Ar-Rashidin. Keluarkan air kamu macam biasa. Diberinya kepada orang Mesir. Dilemparnya surat ke dalam Sungai Nil. Sungai Nil naik semula, tuan-tuan. Ini wali Tuhan. Cukup dengan tulis surat, air sungai naik macam biasa. Kita sekarang ni, tuan-tuan, berapa lama dah tak hujan. Buat sembahyang hajat pun tak turun-turun hujan. Buat sembahyang istisqa pun tak turun hujan lagi. Sebab apa, tuan-tuan? Ni kena cek balik. Kena cek balik. Tuan-tuan kena belajar ni. Mungkin satu hari nanti kita kena buat sembahyang istisqa. Sembahyang minta hujan. Sembahyang minta hujan afdal sembahyang di padang. Tiada afdal sembahyang dalam masjid. Yang afdal sembahyang di padang. Kalau tak nak sembahyang di padang, boleh sembahyang di tempat sembahyang Jumaat dan sembahyang sunat hari raya, yakni masjid. Syarat yang kedua, mesti datang dengan tawaduk untuk sembahyang minta hujan. Jangan duk pakai baju batik macam saya. Jangan duk pakai baju lawa-lawa macam tuan-tuan. Pakai baju yang buruk-buruk. Telekung yang buruk-buruk. Seluar yang buruk-buruk. Yang ketiga, dibawa segala binatang ternak. Melainkan babi lah. Ingat duk bawa babi pula. Lembu, kambing bawa. Heret ke tengah padang. Yang keempat, bawa orang tua yang sakit. Bawa orang-orang sakit. Yang uzur, yang lumpuh, bawa sekali duduk tengah padang minta sembahyang. Yang keempat, yang kelima, sembahyang minta hujan mesti dilaksanakan oleh imam, yakni pemerintah. Jangan bila pemerintah buat di sini, kita buat di sana. Bila pemerintah kata buat di stadium semua. Jangan tuan-tuan buat di markah pula. Jangan buat di bilik gerakan pula. Mesti ikut pemerintah. Pemerintah kata buat di padang Melawati. Padang Melawati dah buat. Menunjukkan kesatuan hati umat Islam. Jangan depa umum, YB umum, kita akan semayang di padang awam Taman Melawati. Maka YB suruh buat di sana. Wajib buat di sana. Jangan tuan-tuan boikot pula. Tak bayar. Kita buat kat bilik gerakan kita. Kita buat dekat markas kita. Jangan campur dengan mereka. Mereka belah sana. Confirm tak turun hujan. Sebab nak minta hujan pun hati belum bersatu lagi. Dia mesti bersatu. Bila pemerintah kata buat di stadium, buat di stadium. Bila pemerintah kata buat di masjid ini, buat di masjid ini. Yang keenam, syarat-syarat minta hujan. Ya, syarat-syarat dimintakan hujan tu berdoa. Berdoa selepas sembahyang. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Saya nak khabar pada tuan-tuan macam mana Nabi sembahyang minta hujan. Nabi sembahyang minta hujan, tuan-tuan, 2 rakaat macam sembahyang hari raya. Takbirnya macam sembahyang hari raya. Selepas itu ada khutbah. 2 kali khutbah. Kemudian bila selesai khutbah, Nabi menghadap ke arah kiblat dan Nabi tukarkan selendang Nabi. Ditukarkan sebelah. Yang lain pun begitu. Nabi berdoa, yang lain pun berdoa. Dan di antara doa yang Nabi sebut, Nabi mengaku tentang dosa yang diperbuat oleh umatnya. Maka Nabi menyebut kepada umatnya, bertaubatlah kamu, beristighfarlah kamu. Maka dalam sembahyang istisqa itu semua kena minta maaf, minta ampun, istighfar kepada Allah. Itulah cara sembahyang istighfar, sembahyang minta hujan, istisqa yang diperbuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sembahyang minta hujan pakai sampin, kepia hitam sengit sebelah ni, jangan. Itu bukannya sembahyang minta hujan, itu sembahyang raya. Sembahyang minta hujan kena selekeh-selekeh.
Satu lagi semayang gerhana. Tuan-tuan, semayang gerhana ni berapa minit? Bulan lepas kita semayang sunat gerhana. Lepas semayang Jumaat. Berapa minit semayang gerhana? Tuan-tuan tahu, Nabi Muhammad semayang sunat gerhana matahari 1 rakaat 1 surah Al-Baqarah. Rakaat pertama surah Al-Baqarah. Rakaat yang kedua surah Ali Imran. Adik-adik kita ni semua dah hafal ni surah Ali Imran dengan Baqarah. Cuba tanya mereka surah Baqarah berapa jam nak baca? 1 rakaat surah Al-Baqarah. 2 kali rukuk, 2 kali baca Fatihah. Dan Nabi bila rukuk yang pertama, rukuk Nabi yang pertama panjangnya sama panjang dengan bacaan surah Al-Baqarah. Subhanallah. Rukuknya sama panjang dengan bacaan surah Al-Baqarah. Kalau kita lah tuan-tuan, rukuk sama panjang dengan baca surah Baqarah, pitam. Darah tinggi, bangun-bangun turun gelap, tumbang tu. Subhanallah. Yang kita buat di masjid ni semayang sunat gerhana ni kira pendek sangat. Qul ya ayyuhal kafirun dengan qul a'udzu birabbin nas. Nabi Muhammad semayang gerhana rakaat yang pertama suratul Baqarah. Berdiri yang kedua Ali Imran. Berdiri yang ketiga Al-Maidah. Berdiri yang keempat Al-An'am. 4 surah dalam 2 rakaat. Panjangnya subhanallah. Sahabat-sahabat ikut di belakang, tak cakap banyak. Jadi tuan-tuan fikir tengok. Ada kalanya 1 rakaat 3 kali rukuk. Dan ada ketikanya 1 rakaat 2 kali rukuk Nabi buat. Bagi mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i ambil 1 rakaat 2 kali rukuk, 2 kali Fatihah. Bagi mazhab Maliki 3 kali rakaat, 3 kali rukuk, 3 kali suratul Fatihah. Ini perbezaannya. Jadi ditanya oleh ulama-ulama, kenapa semayang gerhana ada masa Nabi buat 2 rukuk, kenapa buat 3 rukuk? Maka ulama menjawab, 2 rukuk sebab matahari gerhana sekejap, 3 kali rukuk sebab jarak gerhana tu panjang, 4 jam, 5 jam. Maka Nabi panjangkan bacaan dia. Jadi kalau kita baca tentang cara semayang Nabi tuan-tuan, nak banding dengan semayang kita ni, Masya Allah, tak tahulah kita ni. Semua benda nak cepat, semua benda nak segera. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Nabi sebut, Allah Ta'ala sebut, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mengikut kemampuan kamu masing-masing. Masing-masing lah ikut kemampuan kita. Baik, habis. Kita masuk tajuk yang baru. Bab yang ke-44. Bab ma ja'a anna al-khulafa min Quraisyin illa an taqum as-sa'ah. Bab yang datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan bahawasanya orang yang jadi khalifah Rasulullah adalah daripada Quraisy sampailah berdiri kiamat. Tuan-tuan mungkin belum mendengar kisah selepas Nabi wafat. Masa tu mayat Rasulullah, jenazah Rasulullah belum dikebumikan. Kenapa jenazah Rasulullah belum dikebumikan? Sebab belum dilantik pengganti Rasulullah. Dia kaedahnya begitulah. Bila seorang raja mati, sebelum raja itu dikebumikan, hendaklah dilantik pengganti dulu. Bila dah lantik pengganti, baru tanam raja. Macam itulah yang baru ni yang mangkat Sultan Johor. Sebelum Sultan tu dimakamkan, lantik Sultan baru dulu. Bila lantik Sultan baru, barulah dikebumikan. Ini dia peraturannya. Maka jasad Rasulullah masih ada. Orang bincang, siapa nak ganti khalifah Rasulullah? Tuan-tuan tahu, bangun orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar bangun dalam mesyuarat. Orang Ansar berkata,
Ini bumi Madinah. Bumi Madinah ni kami orang asal di sini. Kami adalah penduduk asal di sini. Yang lain-lain adalah muhajirin yang datang berpindah di sini. Yang lain-lain datang kemudian. Kami orang asal. Maka kamilah yang layak menjadi khalifah. Kami tuntut orang Ansar menjadi khalifah, menggantikan Rasulullah. Abu Bakar tengok Umar, Umar tengok Abu Bakar. Umar dah bawa gelar pedang, aku cantas belawang. Lalu dibacakan hadis yang kita baca ini. Dibacakan hadis ini. Umar kata kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tolong bacakan hadis tentang khalifah. Maka Abu Bakar Al-Khattab, Abu Bakar As-Siddiq terus membaca hadis ini. Sesungguhnya kata dia, selepas kematian yang paling layak menjadi pemerintah ialah orang Quraisy, bangsa Arab Quraisy. Barulah orang Ansar terdiam. Ini dia tuan-tuan yang berlaku selepas Nabi wafat. Sudah nampak dah bibit-bibit nak berpecah kerana nak rebut kuasa, nak rebut jawatan. Tetapi bila Abu Bakar As-Siddiq membaca hadis Nabi, yang paling layak menggantikan Rasulullah ialah orang Arab Quraisy, barulah orang Ansar terdiam dan bersetuju. Tetapi hebatnya orang Ansar, bila dilantik Abu Bakar menjadi khalifah, maka semuanya bersetuju dengan Abu Bakar. Mula-mula tak setuju, sebab mereka kata mereka lah yang paling layak jadi khalifah, sebab ini bumi kami, ini negeri kami, kami yang asal di sini. Tetapi bila dibaca hadis Nabi, mereka akur, mereka setuju, dan mereka memberikan kerjasama yang penuh dengan Abu Bakar As-Siddiq. Inilah dalam sistem politik. Sepatutnya orang Melayu politiknya macam itu. Masa nak kempen lah. Masa nak mengundi, undilah. Lantaklah tuan-tuan nak pilih siapa pun. Nak pangkah belah sana, nak pangkah belah sini, hak tuan-tuan. Tetapi apabila menang satu-satu calon, maka kita hendaklah menjadi rakyat kepada dia, dan calon tadi pula menjadi pemimpin kepada kita. Jangan kita tak anggap dia pemimpin kita. Apa dia cakap kita bantah, apa yang dia buat kita tak setuju, apa yang dia suruh kita lawan, tak kena. Dalam Islam bukan macam itu. Masa kempen, masa mengundi. Bila dia dah menang, itulah YB aku, itulah menteri besar aku, itulah Perdana Menteri aku. Selagi mana perintahnya betul pada hukum, aku ikut. Bila perintahnya tak betul pada hukum, aku tak nak ikut. Itulah politik. Kita sekarang tidak. Daripada mengundi sampai habis putusan pilihan raya, langsung tak mau ikut dan tak bersetuju. Kita berpecah. Sepatutnya masa mengundi, masa kempen. Bila dia dah menang dan dia adalah wakil yang menang, maka dialah pemimpin kita. Nanti lagi 5 tahun pilihan raya lagi sekali, lawan lagi sekali. Gitulah kaedahnya. Barulah tidak berpecah belah. Sekarang ini berpecah belah sebab kita menganggap dia bukan pemimpin kita, dia bukan wakil kita, dia bukan kehendak kita. Maka dengan sebab itu kita berpecah belah. Cuba tuan-tuan tiru Abu Bakar As-Siddiq. Orang Ansar mula-mula tak setuju Abu Bakar, tapi bila Abu Bakar menang, mereka melantik Abu Bakar dan mereka taat dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Baik, kita baca hadisnya. An Abdullah bin Abi Al-Huzail yaqulu kana nasun min Rabi'ata 'inda Amrin bin Al-As faqala rajulun min Bakri bin Wa'il la tantahiyanna Quraisyun aw la yaj'alanna Allahu hadzal amra fil jumhur min al-a'rab ghairihim. Faqala Amru bin Al-As kadzabta sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Quraisyun wulatun nas fil khairi wasyarri ila yaumil qiyamah. Daripada Abdullah bin Abi Al-Huzail katanya, adalah beberapa orang daripada Rabi'ah
Di sisi Amru al-As berkata seorang laki-laki yang bernama Bakar bin Wa'il, katanya, kalau orang Quraisy tidak berhenti atau dijadikan Allah ini pekerjaan pada jumhur daripada Arab yang lain daripada mereka. Seorang laki-laki berkata, orang Arab Quraisy dengan perasan nak jadi khalifah. Orang lain yang patut jadi khalifah. Lalu dijawab oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Amru al-As. Amru al-As ialah sahabat Nabi yang memeluk Islam bersama dengan Khalid bin Al-Walid. Dia masuk Islam selepas Nabi membuka kota Mekah. Dan Amru al-As diutuskan oleh Umar al-Khattab pergi ke Mesir. Dan beliaulah orang yang mula-mula menyampaikan Islam di negeri Mesir. Orang yang membawa Islam di negeri Mesir namanya ialah Amru al-As. Sekarang di Mesir itu rakyatnya ada 70 juta. Rakyat Mesir. Sekarang, kalau zaman Amru sampai sekarang, berapakah bilion rakyat Mesir? Setiap orang yang masuk Islam di Mesir, pahalanya dikongsi bersama oleh Amru al-As, sebab dialah yang membuka Islam di Mesir. Yang membuka Islam di Iraq ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sekarang rakyat Iraq ada 27 juta orang. Didarabkan daripada zaman Sa'ad bin Abi Waqqas, zaman Rasulullah lagi, selepas Rasulullah. Dah ada berapa ratus juta rakyat Iraq. Tiap-tiap kali seorang rakyat Iraq Islam, tiap-tiap kali itulah Sa'ad bin Abi Waqqas dapat pahala. Kerana dialah yang mengembangkan Islam di negara Iraq. Amru al-As bila dengar laki-laki tadi berkata, Amru al-As berkata, kamu adalah pembohong. Aku pernah dengar Nabi berkata, Quraisy adalah pemerintahan manusia yang baik. Dan Quraisy juga adalah pemerintahan manusia yang jahat sampai pada hari kiamat. Itu dalil yang Nabi suruh lantik orang Arab Quraisy sebagai khalifah selepas kematian Rasulullah. Hadis yang kedua, An Abi Hurairah yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazhabu al-lailu wan-naharu hatta yamlika rajulun minal mawali yuqalu lahu Jahjah. Daripada Abi Hurairah telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiadalah hapus malam dan siang. Siang berganti malam, malam berganti siang. Akan terjadi seorang raja, seorang pemerintah daripada laki-laki yang asalnya abdi. Dia asalnya abdi, tetapi lama-lama dia menjadi pemerintah dan dipanggil kepadanya Jahjah. Jadi akak-akak di belakang menjaga-jagalah nama Kak Jah. Kalau takat nama Kak Jah tak apa, tapi kalau dah tukar nama Jahjah, itu namanya tak elok. Kita akan baca nanti siapa yang jadi abdi dan akhirnya menjadi raja. Tuan-tuan baru aja tengok 40 manusia paling kaya di Malaysia. Cuba cek tengok, dari nombor 1 sampai nombor 10, berapa orang Islam. Kita baru aja dikeluarkan senarai bilioner di Malaysia. Bilioner yang keluar ni 10 orang, seorang je Melayu. Yang lain, cuba tuan-tuan tengok, masa mereka datang ke Malaysia, mereka pakai baju tak? Keturunan mereka pakai baju tak? Kasut pakai tak? Ada yang pakai cawat saja. Sekarang menjadi orang besar, 27 bilion harta dia. Ada yang datang ke tanah Melayu dulu, hanya menjadi kuli, abdi di lombong-lombong. Kepala di hadapannya botak, rambut di belakang yang panjang, macam Wong Fei Hung. Datang kerja di lombong-lombong. Sekarang jadi manusia yang kaya raya di Malaysia.
Hartanya saja 46 bilion, dia seorang saja. Ini yang Nabi sebut. Di akhir zaman, orang yang asalnya bercawat, tidak berbaju, tidak berkasut, di akhir zaman berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang tinggi dan menjadi tuan kepada orang-orang Islam. Dan sekarang sudah pun berlaku. Itulah yang dipanggil sebagai jah-jah, tanda-tanda kiamat dan hampir-hampirnya kiamat sudah berlaku kepada kita. Orang Melayu adalah orang tuan dalam tanah Melayu ini. Nama pun tanah Melayu. Kita tuan. Sekarang kita jadi apa? Kita jadi apa sekarang? Dalam bidang ekonomi, mereka jadi tuan. Orang Melayu terpaksa bekerja dengan mereka. Dulu mereka yang jadi orang suruhan orang Melayu. Jadi hamba pada Nuh Ibrahim. Jadi hamba pada Menteri Larut. Buat Lombok. Sekarang kita jadi hamba pada mereka. Dulu orang Melayu adalah pemerintah. Sekarang bertukar. Hamba-hamba pula yang menjadi pemerintah. Tuan-tuan pula menjadi yang diperintah. Kita boleh tengok sekarang kuasa orang Melayu. Siapa yang sebenarnya berkuasa? Di sebalik tangan-tangan Melayu yang berkuasa. Di sebalik pemimpin Melayu ada tangan-tangan yang bukan Melayu yang memerintah dan mengatur. Orang Melayu hanya menjadi catur dan dicaturkan oleh bangsa yang lain. Walaupun dia menjadi pemerintah, sebaliknya dasar sistem diikut daripada sistem orang bukan Islam yang memerintah. Dan orang Melayu pula seronok menjadi pemerintah. Tak apalah asal jadi pemerintah, walaupun diperkudakan oleh bangsa lain yang bukan beragama Islam. Tadi saya dah sebut di dalam suratul Maidah ayat 55 sampai ayat 56. Allah Ta'ala sebut, wa man yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu wa hum ghalibun ulaika humul ghalibun. Allah Ta'ala berkata, sesiapa yang mengambil Allah, sesiapa yang mengambil Rasulullah, dan sesiapa yang mengambil orang yang beriman sebagai penolong, nescaya mereka akan menang dalam kehidupan mereka. Kita sekarang mengambil Allah sebagai penolong, mengambil Rasulullah sebagai penolong, tetapi tidak mengambil orang Islam sebagai penolong. Ditinggalkan orang Islam dan diambil orang kafir sebagai penolong, maka kita tidak akan berjaya. Jadi cuba kita tengok kenapa Allah tidak berikan kemenangan kepada kita. Yang ni saya minta tuan-tuan kaji tengok. Balik rumah buka surah Al-Maidah 56 yang saya sebutkan tadi. Banyak orang kata kita menang Ustaz, kita menang Ustaz, 4-1 menang Ustaz. Mana-mana pun saya pergi 4-1. Padahal keputusan lagi lama. Macam mana hampa tahu 4-1? Blogger cakap dah Ustaz 4-1. Kita dapat balik. Tup-tup 5-0. Saya minta maaf saya cakap. Daripada jangka menang 4-1, kalah teruk 5-0. Cuba cek balik. Syarat nak menang Allah kata ada 3. Ambil Allah sebagai penolong, ambil Nabi sebagai penolong, ambil orang Islam sebagai penolong. Jangan ambil orang kafir. Nombor 3 tu kita select. Nombor 3 tu kita select tuan-tuan. Siapa di sebalik kita itu? Yang tu yang kita tak kaji. Memang kita menjadi pemerintah. Di sebalik pemerintahan itu siapa yang mengaturkan kita? Siapa yang mengaturkan kita? Hang buat yang ini, hang buat yang ini, hang buat yang ini. Kita yes man, yes man, yes man. Yang tu punca dia. Kalau boleh tinggalkan puak-puak yang bukan Islam ni. Hampa nak ikut kami, hampa ikut saya. Jangan tunjuk muka kami. Jangan tunjuk arah kepada kami. Kami menunjuk arah daripada Allah dan Rasul. Kami mengikut perintah Quran dan hadis, bukan perintah kamu. Tapi sayang tuan-tuan, bila kita dah berbaik dengan mereka,
Kita lupakan sejenak Al-Quran, kita tinggalkan sejenak hadis Nabi. Kita ikut telunjuk daripada mereka. Akhirnya Allah bagi pinjam cukup setahun, kemudian Allah tak bagi dah. Jangan salahkan orang lain rampas kuasa kita. Cek diri kita dahulu. Adakah kita sombong? Adakah kita bongkak? Ataupun kita terlalu bergantung kepada orang bukan Islam, sehingga kita meninggalkan saudara-saudara kita yang se-Islam. Akhirnya Allah sebut dalam Quran suratul Maidah, kita tidak akan diberikan kemenangan. Inilah dipanggil sebagai muhasabah. Tapi bila saya kata macam ini, orang marah saya. Ada satu ustaz kata dekat saya, Ustaz Kazim tu tak boleh pakai. Sebab apa tak boleh pakai? Sebab dia menyokong rampasan kuasa. Di Perak kata dia. Saya bukan menyokong rampasan kuasa, saya cuma sebut kita kena muhasabah. Kenapa kalau Allah redha, kenapa Allah suruh bagi jatuh? Yang menaikkan Allah, yang menjatuhkan Allah. Takkan Allah nak jatuhkan benda yang baik. Mesti ada satu benda yang kita buat, mesti ada satu perkara yang kita terlanjur buat. Allah berikan peringatan. Ini dalil hadis yang saya bacakan dan dalil Quran yang saya bacakan. Jangan terlalu bergantung dengan orang bukan Islam. Tuan-tuan rujuk dalam surah Muhammad ayat 789. Sebaik-baik orang kafir dengan kamu, mereka tidak akan suka kepada kamu. Zalika bi annahum karihu ma anzalallah. Mereka membenci dengan apa-apa yang diturunkan oleh Allah kepada kamu. Dalam hati mereka itu ada hasad. Balik buka dalam Quran. Jadi tuan-tuan, jangan kita lupakan Quran. Sepatutnya ustaz macam saya ni, mereka hormat, ucap terima kasih kerana saya bercakap menegur mereka. Sebaliknya saya dituduh sebagai seorang yang tak boleh pakai, menyukai rampasan kuasa dan sebagainya. Sedangkan saya suruh bermuhasabah. Hari ini kita kalah, nanti tahun depan bangunlah balik, betulkan apa yang kita kekurangan pada kita. Ini langsung tak boleh ditegur, langsung tak boleh diajak. Yang ni yang jadi salah. Sedangkan saya rujuk kepada kitab. Di antara CD yang paling mereka marah pada saya, CD yang bertajuk Daulat Tuanku. Sedangkan saya hurai itu mengikut Al-Quran, mengikut kepada kitab. Tapi tak boleh bantah, marah saya. Daulat Tuanku, dia orang cukup marah dengan saya. Lantaklah tuan-tuan, saya baca Quran, saya baca kitab. Saya hurai mengikut kitab. Nak marah, marah. Sepatutnya kita berterima kasih sebab ada orang yang menasihati kita. Baik, ketahuilah wahai saudaraku, tidak sah orang yang jadi khalifah Rasulullah melainkan daripada orang-orang Arab Quraisy. Sebab itu selepas Nabi wafat, Abu Bakar Arab Quraisy, Umar Arab Quraisy, Utsman dan Ali Arab Quraisy. Orang lain tidak boleh jadi pemerintah, Khalifah Ar-Rasyidin. Tadi saya dah sebutkan pada tuan-tuan, orang Ansar kata tak layak orang lain jadi pemerintah. Kami orang Madinah yang layak, sebab ini bumi kami. Sayyidina Umar hampir-hampir memotong kepala laki-laki ini. Ditahan oleh Abu Bakar. Abu Bakar baca hadis ni, orang lain tak boleh jadi khalifah, yang jadi khalifah ialah Arab Quraisy. Ini dalilnya. Maka bila dengar macam itu, orang Ansar tunduk dan mematuhi perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang dibaca oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Diriwayatkan daripada Abdullah bin Abi Al-Huzail, katanya adalah beberapa orang daripada Rabi'ah, yaitu satu nama kaum Rabi'ah yang berhimpun orang-orangnya di sisi seorang sahabat Nabi yang bernama Amru bin Al-As radhiyallahu anhu. Di dalam duduk berhimpun-himpun mereka itu, bangun seorang laki-laki yang berkata, yang bernama Wa'il bin Bakar bin Wa'il, katanya, pastilah mau berhenti orang-orang Quraisy daripada mengerjakan fasik mereka. Apa kerja berbunuh-bunuh dan berebut-rebut kebesaran menjadi raja besar dan perintah. Tidak pun mereka berhenti daripada pekerjaan itu, ataupun Allah Ta'ala akan menjadikan pekerjaan ketuaan dan pengetuaan dan imam yang besar
dan umum bagi muslimin terpulang kepada orang ramai, yakni selain daripada orang Arab Quraisy. Orang-orang ni warning kepada sahabat Nabi. Apa cerita ni? Bergaduh sama-sama orang Arab nak jadi khalifah. Senang-senang bagilah orang lain jadi khalifah. Orang Arab Muawiyah dengan Ali tak habis-habis perang nak rebut jadi khalifah. Senang-senang bagi dekat orang lain. Apakala didengar oleh Amru al-As, dijawabnya, kata Amru al-As, kadzabta, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Quraisyun wulatun nas fil khairi wasyarri ila yaumil qiyamah. Maka berkatalah Amru bin al-As radhiyallahu anhu, bohong kata engkau, pasti terpulang ketuaan dan keimaman kepada yang lain daripada Quraisy, kerana aku telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula orang Quraisy adalah pemerintah kepada manusia, sama ada jahat ataupun baik, sampailah hari kiamat. Maka jikalau diambil orang lain daripada Quraisy, maka orang itu akan berbuat zalim. Hadis ini adalah hadis yang hasan lagi gharib. Jadi tuan-tuan, bila dibacakan tentang hadis ini, maka mereka pun diam. Maka dilantiklah khalifah Ar-Rashidin daripada kalangan orang Arab Quraisy. Tidak lagi mereka bantah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah dia yang dikatakan politik. Apabila kita tak setuju dengan seseorang pemimpin, apabila dia telah berjaya menjadi pemimpin, dia sebenarnya adalah pemimpin kita. Dia pemimpin. Itu saja. Saya buka sekolah saya pada tahun 2005. Siap 2006. Pada masa itu Menteri Besar Perak Tajur Rosli Ghazali. Tahun 2006, 2007 saya panggil Tajur Rosli datang resmi. Panggil dia datang resmi. Maka dia pun resmi. Orang tanya pada saya, kenapa Ustaz panggil Tajur Rosli resmi sekolah Ustaz? Sebab dia adalah pemimpin Menteri Besar Perak. Tahun 2008 Nizar pula jadi Menteri Besar. Saya panggil Datuk Seri Nizar pula, resmikan saya punya sekolah sambutan yang ketiga. Orang tanya pada saya, Pak, siapa Ustaz panggil Nizar? Sebab dia Menteri Besar saya. Dia Menteri Besar Perak pada masa itu. Sebab tu saya panggil dia. Ustaz ni lalang, sekejap panggil Tajur, sekejap panggil Nizar. Inilah dia orang yang tak faham politik. Saya panggil Tajur sebab dia Menteri Besar kita. Panggillah dia resmi sekolah. Bila jatuh Tajur, naik Datuk Seri Nizar. Saya panggil Nizar pula pasal dia Menteri Besar saya. Itulah dia politik. Takkan saya nak panggil Tajur lagi, dia bukan Menteri Besar. Habis itu sekarang kalau Ustaz nak buat ulang tahun sekolah Ustaz, Ustaz panggil siapa pula? Panggil Zamri lah pula. Pasal dia Menteri Besar pula. Itulah keadaan, itulah nama dia, pemimpin. Dan kita kalau jadi pemimpin, kalau saya ni orang PAS, saya jadi pemimpin, saya bukan Menteri Besar PAS. Saya Menteri Besar untuk seluruh rakyat. Kalau saya orang UMNO, saya jadi Menteri Besar, saya bukan Menteri Besar UMNO, saya Menteri Besar untuk seluruh rakyat. Saya tak boleh tolong orang UMNO saja, saya pinggirkan orang PAS, salah. Saya tak boleh tolong orang PAS saja, saya pinggirkan orang UMNO, salah. Semua orang saya kena layan. Sebab saya adalah Menteri Besar, saya adalah Perdana Menteri. Itulah politik. Itu yang kena faham. Setengah orang dia tak faham. Dia faham yang itu saja. Balik kepada yang kita baca sekarang ni. Mula-mula orang Ansar nak jawatan khalifah selepas Nabi wafat. Alasannya, ini bumi kami, kami penduduk pribumi, kami asal di Madinah. Bila Abu Bakar bacakan satu hadis, Nabi kata mesti ambil orang Arab Quraisy. Orang Ansar pun bersetuju. Dan mereka tunduk dan berperang sama-sama Abu Bakar, menentang orang murtad, menentang Nabi palsu, menentang orang yang tak nak bayar zakat. Sebab pemerintah mereka ialah Abu Bakar. Walaupun pada peringkat awalnya mereka tak setuju dengan Abu Bakar. Tetapi bila Abu Bakar dah dilantik menjadi khalifah, kamulah pemimpin kami. Kami akan taat selama mana kamu taat pada Allah. Dan kami takkan taat bila perintah yang kamu keluarkan
tidak taat kepada Allah. Kalau inilah pegangan orang Islam, bersatu padu orang Islam, tuan-tuan. Tapi kita tahu, saya tak faham politik orang Melayu. Dia nak pegang politik dia sampai mati. Dia tak faham sebenar-benar politik. Tuan-tuan kena jadi macam masyarakat orang lain. Masyarakat orang lain, cuba tuan-tuan tengok. Bila nak ngundi, lain cerita. Bila dah dapat keputusan, mereka lebih-lebih pula. Macamlah mereka pangkak. Akhirnya untung dekat mereka. Jalan tar baru dapat, tanah dapat, perkampungan dapat, semua dapat. Ini kebijaksanaan berpolitik mereka. Yang untung adalah bangsa mereka. Orang Melayu berpolitik merugikan bangsa sendiri. Bergaduh sana sini. Jadi kita ubahlah tuan-tuan cara politik yang lebih matang, yang lebih terbuka, yang lebih memberikan keuntungan kepada bangsa, agama dan negara kita. Baik, kita akan sambung lagi tentang khalifah Quraisy, dan kita akan baca pemerintah-pemerintah yang menyesatkan umat manusia. Sehinggalah semua imam mazhab dihumban dalam penjara. Semua ulama mazhab didera dalam penjara. Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali, semua ditaut dalam penjara, dirotan dalam penjara. Tuan-tuan boleh bayang dirotan? Imam Ahmad bin Hanbal dirotan dalam penjara sampai hancur bajunya. Dirotan sampai hancur baju. Kemudian dia tadah tangan. Ya Allah, kalau mereka nak rotan aku, rotanlah ya Allah. Kalau mereka nak dera aku, deralah ya Allah. Cuma yang aku minta, janganlah mereka mendera aku sampai nampak aurat aku. Akhirnya bajunya koyak, tetapi bahagian punggung jubah dia tak terkoyak. Walaupun dirotan tak terkoyak, Allah makbulkan doa Imam Hambali. Yang terkoyak bahagian atas saja. Bila dirotan di punggung, jubah bahagian punggung tak terkoyak. Tukang rotan ni, rotan Imam Ahmad bin Hanbal, mula-mula rotan di badan, tak mati. Rotan di punggung, tak mati. Lah sekali rotan di kepala. Tuan-tuan boleh bayang, rotan di kepala, tak mati Imam Hambali. Pemerintah yang menyuruh Imam Hambali dirotan mati dulu. Dia pula yang mati. Yang kena rotan tak mati, pemerintah yang jahat mati. Naik pemerintah yang baru. Bila pemerintah yang baru naik, mula-mula dia bebaskan tahanan ISA Imam Hambali. Tahanan tanpa bicara. Bebas Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal bebas. Imam Ahmad bin Hanbal lepas bebas, sihat 2-3 hari mengajar. Orang pakat mari ramai. Lagi kena tahan, lepas mengajar mesti ramai orang. Lagi ramai mengaji daripada sebelum kena tangkap. Sebab tu ustaz-ustaz ni jangan kena tangkap. Lepas kena tangkap, lagi ramai orang minat. Biar dia mengajar, tak ada orang minat. Itu je muka dia pun. Tuan-tuan, kalau orang tangkap saya lepas ni, lepas bebas je, lagi ramai tuan-tuan. Kena pasang kemah di luar. Imam Hambali bila mengajar, lagi ramai datang. Dalam dia duduk mengajar, dia tengok satu laki-laki. Rasanya macam kenal laki-laki ni, tapi di mana ya? Laki-laki tu buta. Buta, rabun. Habis orang balik, laki-laki ni teraba-raba nak keluar. Imam Ahmad panggil dia. Aku rasa aku kenal kamu. Kata yang buta tadi, yang rabun tadi, macam mana tak kenal pula. Saya yang tukang pukul tuan dalam penjara. Saya yang pukul tuan. Kerja saya pukul tuan. Saya lah. Kan kamu celik hari itu. Kenapa kamu buta? Bukankah masa kamu pukul aku, kamu celik? Kamu tak buta? Kenapa kamu buta? Dah takdir Tuhan. Kencing manis gamak. Buta tuan-tuan. Imam Hambali tanya pada dia, aku nak soal kamu. Mula-mula kamu rotan aku di belakang.
Lepas tu kamu rotan aku di punggung. Last kali yang kamu rotan di belakang kepala aku pasal apa? Tak ada tempat lain nak rotan. Kata Imam Hanbali. Kata dia, Tuan, sebenarnya saya sayang pada Tuan. Saya rotan di belakang sebab saya nak selamatkan Tuan. Jangan mengaku Al-Quran ini makhluk. Pemerintah menyuruh Imam Hanbali mengaku Quran ini makhluk. Imam Hanbali tak nak. Tu yang dia kena rotan. Nak kena bunuh. Jadi saya rotan kuat-kuat di belakang supaya Tuan mati. Bila Tuan mati, Tuan selamat daripada dosa mengatakan Quran makhluk. Tengok-tengok tak mati. Sebab itulah saya rotan di kepala supaya cepat mati. Tuan takkan sesat. Tuan takkan kata Al-Quran itu makhluk. Tengok-tengok tak mati juga. Itulah sebab saya rotan di kepala Tuan. Supaya Tuan cepat mati. Saya nak selamatkan akidah Tuan. Kata Imam Hanbali, betulkah apa yang kamu cakap ni? Betul, wallahi. Saya tidak ada niat lain. Saya cuma nak selamatkan Tuan daripada jadi sesat. Imam Hanbali pun tadah tangan. Ya Allah, kalau betul lah laki-laki ni niat macam itu untuk selamatkan akidahku, aku mohon padamu ya Allah, sembuhkanlah matanya ya Allah. Besok laki-laki ni datang mengaji, tak pakai spek dah tuan-tuan, duduk depan sekali. Mata dia dah tak buta dah. Berkat doa daripada Hanbali dan berkat ikhlas tuan-tuan. Jadi inilah dia, kita tengok manusia-manusia yang pelik dalam dunia. Manusia-manusia yang tawaduk, pelik-pelik tuan-tuan. Dia tak ada dendam, dia tak ada marah. Bila jumpa, tolong doa lagi. Manusia yang pelik, dia memukul bukan benci. Dia mencambuk bukan benci. Dia memukul dan mencambuk kerana sayang. Inilah dia yang pelik-pelik tuan-tuan. Saya mengajar ni, bila saya lantang, bila saya derah, bila direct saya tegur, bukan saya benci. Saya bukan orang politik. Saya bukan ahli politik. Saya orang yang mengajar. Bila saya tegur ahli politik, bukan saya benci. Sebenarnya saya sayang. Supaya balik kembali mengikut jalan agama di dalam berpolitik. Bukan saya iri hati. Bukan saya teringin nak jadi YB. Bukan saya teringin nak jadi menteri. Saya bukan ahli politik. Saya cuma baca kitab. Untuk sama-sama saling watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Tegur menegur pada benar, tegur menegur pada jalan benar dan sabar. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam.